A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnallahi wa hadina Bismillahirrahmanirrahim. Summa sabi hadzal kitab syamlu qadra insana. Syarul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim rabbi yassir wa la tu'assir wa la haula wa la quwwata illa billahi alhamdulillah Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah muka surat 46 atau 47 46 kan syarat keempat. Jadi alhamdulillah kita masih lagi membincangkan tentang mencari pewaris Muhammadi selepas daripada topik bersohbah dengan bersohbah iaitu mendampingi guru mursyid. Sekarang ini syarat-syarat guru yang mursyid, guru pembimbing rohani. Ya, guru pembimbing rohani yang spesialis untuk membimbing rohani kita. Okay. Jadi kita dah belajar tentang syarat yang pertama, alim dalam fardu ain. Syarat kedua, guru ini mesti orang yang telah sampai ke tahap yang dikenali sebagai arif billah. Kemudian guru ini mempunyai ilmu dan pengalaman tentang jalan penyucian jiwa serta cara mendidiknya. Okey. Maknanya dia ada pengalaman tentang martabat nafsu, dia dah menjalani setiap tahap-tahap itu. Kan, dia telah arif, orang yang arif tentang taktik syaitan, tipu daya dunia. Jadi dia dah tahu perjalanan-perjalanan tu macam mana. Sebab tu kita ni memang bila orang tanya kita ni kena ke bertarikat, okey, kita kena ke bertarikat. Tarikat ni lah kita kena ke dibimbing oleh guru yang mursyid untuk mengajar kita zikir-zikir yang kita amalkan. Dan juga kita sebagai anak murid belajar daripadanya adab-adab, terutama adab-adab yang berkaitan tentang rohani kita. Okay? Dia juga dalam masa yang sama kadang-kadang dia tengok tauhid kita ada masalah, dia akan bimbing. Dia tengok kita punya fiqh masalah, dia akan bimbing. Bimbingnya bukan semestinya dia mengajar. Bimbingnya kadang-kadang dirujukkan kita kepada orang-orang tertentu atau guru-guru tertentu yang ada keahlian dalam ilmu tu. Contohnya kita tak tahu ilmu fiqh, dirujukkan kita pada belajar orang untuk belajar ilmu fiqh. Sebab yang belajar fiqh ni ramai. Sama juga dengan tauhid. Kau pergi dekat orang ni, pergi belajar tauhid dengan orang ni. Jadi kita pun pergilah. Maknanya dia memang alim lah dalam bidang itu, akidah ataupun fiqh. Tetapi bila nak disuruh mengajar, kadang-kadang bukan semestinya dia yang mengajar, tapi dia suruh orang lain yang mengajar. Sama juga. Cumanya dalam bidang tasawuf dan juga dalam bidang adab batin dan juga zikrullah, itu dia akan bimbing kita. Dia spesialis bagian hati. Itu dia guru yang mursyid ini. Sebab tu saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan tentang kisah Imam Syafi'i. Walaupun dia dah alim dalam bab akidah, alim dalam bab fiqh, orang yang menguasai hadis, tetapi dalam bidang adab-adab batin
rohani, tentang adab-adab akhlak yang baik, dia belajar dengan Suhban Ar-Ra'i, guru dia. Seorang Arab Badui, tuan guru dia tak terkenal pun di kalangan ahli-ahli ilmu, kan? Jadi dia belajar sebab apa? Suhban Ar-Ra'i ini dia adalah orang yang hebat dalam bab tasawuf dan juga bab penyucian hati. Jadi berbeza ya, tuan-tuan, kita kena tahu tuan-tuan guru ni macam mana. Baik. Jadi syarat yang keempat, mursyid mestilah seorang yang telah diijazahkan oleh syekhnya untuk mentarbiyah dan untuk syair. Okey, ni semua saya dah sentuh dah ni. Okey, siapa yang mendakwa dengan satu ilmu sedang khususiah yang didakwa itu tidak dapat dilihat, maka tidak layak dia berada di depan. Ini kerana ijazah merupakan sijil penyaksian bahawa dia mempunyai keahlian untuk memberi irsyad serta memiliki sifat-sifat mursyid. Okey, jadi guru mursyid ini juga sebenarnya dia telah diberi izin, dia telah dibenarkan oleh gurunya, okey, untuk mengajar ataupun membimbing anak-anak murid yang lain semasa ketiadaan guru dia ataupun selepas kematian guru dia. Okey, dia dah ada izin. Kalau guru dia ada pun, contohnya dululah kan, Syekh Abdul Samad Palembang, dia telah diizinkan oleh gurunya untuk mengajar sebelah Nusantara ni. Sama juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semua anak-anak murid kepada seorang wali kutub di Madinah bernama Syekh As-Samman. Okay, kan, siapa yang beramal dengan zikir tarikat Sammaniyah, dulu dia punya antara orang guru-guru yang hebat dulu, yang bila beramal dengan zikir ni Allah Ta'ala tingkatkan rohani dia. Nama dia Syekh Muhammad As-Samman. Okay, dia hidup tahun 17 dululah. Jadi dia bila dia adalah seorang wali kutub yang sangat terkenal. Okay, wali kutub penjaga Madinah pada zaman dia. Okay, jadi Syekh Muhammad As-Samman ini adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang datang kepada dia belajar antaranya ialah daripada sebelah Nusantara, mana Nusantara Melayu kita ini, antaranya ialah Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Syekh Abdul Samad Palembang, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sebab tu dua-dua ni sama je dia punya cara zikir beramal dia, iaitu zikir beramal As-Sammaniyah. Sempena dia punya guru mursyid dia. Sebenarnya saya terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, nama itu dia ambil sempena pengasas saja, tetapi cara berzikir tu Rasulullah yang ajar kepada sahabat dan turun kepada orang-orang yang mengajar. Orang yang ditauliahkan, diizinkan oleh gurunya bersambung-sambung sampailah zaman kita, atau zaman kita bersambung-sambung sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kalau orang tu beramal dengan zikir itu tiba-tiba meletup maksud saya meletup ni lah Allah Ta'ala bagi peningkatan rohani, kan? Jadi kalau dalam silsilah tarekat Samaniyah ni, dia yang beramal itu antaranya yang nampak jadi orang hebat lah, kan? Jadi tuan guru, pembimbing rohani, ramai orang yang memerlukan kepada bimbingan daripada zaman itu ialah Syekh Muhammad As-Samman. Jadi cara zikir yang diajar itu dinamakan zikir As-Samman ataupun tariqah As-Sammaniyah. Dulu nama dia bukannya zikir Sammaniyah. Nama dia dulu Khulutiyah.
Ada yang panggil khulutiyah, ada yang panggil khalwatiyah. Jadi macam tu. Jadi sebab apa khulutiyah khalwatiyah, wallahu alam lah. Saya pun tak dapat nak menerangkan. Tapi bila sampai ke Syekh Muhammad As-Samman ini, bila dia beramal dengan zikrullah ini, maknanya keikhlasannya ada, kesungguhannya ada, benar cara dia. Jadi Allah Ta'ala tingkatkan dia jadi waliullah, maknanya peningkatan rohani lah tu. Jadi sebab tu orang tak, kau beramal dengan zikir mana ni? Zikir Syekh Saman. Jadi akhirnya Samani, ya. Jadi kena faham ya, bukan Syekh Saman itu yang invent, dia create cara beramal, tak, melainkan Rasulullah sallallahu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau masuk mana-mana cara ataupun jalan berzikir, itulah Naqsyabandi, dia berasal daripada satu orang, Bahauddin Naqsyabandi. Naqsyaban itu sempena nama kampung Naqsyaban ke India sana. Jadi bila Syekh Bahauddin kan, Bahauddin An-Naqsyaban, bila dia beramal pula, Allah Ta'ala tingkatkan rohani dia dekat situ. Jadi ramai orang belajar, ramai orang dapatkan bimbingan dia, jadi anak murid dia. Jadi dia orang beramal dengan jalan berzikir yang sama. Jadi bila tanya, kau beramal dengan jalan siapa ni? Itu Syekh Bahauddin An-Naqsyaban. Lama-lama zikir tu dikenali sebagai zikir Naqsyaban. Faham macam mana datang nama-nama tariqah, nama-nama jalan beramal ni. Sama juga dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Hebat kan? Dia beramal dengan zikir yang diajar oleh tuan guru dia. Jadi Allah Ta'ala tingkatkan dia jadi ketua kepada wali kutub. Jadi ketua kepada wali kutub, dia jadi Allah Ta'ala tingkatkan rohani dia lah. Mana Allah Ta'ala pilih dia jadi aulia apa semua, dan bukan saja tu, Allah Ta'ala jadikan dia ketua kepada para wali kutub. Okey. Jadi dia beramal, dia ajar orang akhlak, dan dia ajar orang cara berzikir yang dia belajar daripada guru dia dulu. Jadi bila dia ajar kepada anak-anak murid ini cara berzikir, dan juga dibimbing akhlak diorang, akidah diorang, fiqh diorang, jadi anak-anak murid ni pun ada yang jadi wali-wali yang hebat, orang soleh yang hebat. Jadi dengan sebab tu, cara dia beramal, lepas tu orang, kau beramal dengan zikir mana ni? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namanya Abdul Qadir, jadinya Al-Qadiriyah. Kena faham betul-betul. Sebab nanti kita cakap, wah ini tuan-tuan guru ni pandai-pandai pula buat zikir sendiri, ni betul ke ambil daripada Nabi ni? Macam tu cerita dia. Jadi itu asal nama-nama cara berzikir ini. Syatariyah, lepas tu ada Syadziliyah. Syadziliyah pun kalau tak silap saya nama desa, nama kampung, nama kawasan dekat Mesir sana. Abu Hasan Asy-Syadzili, sama juga dia belajar dengan daripada tuan guru dia. Jadi oleh kerana dia beramal tu, Allah Ta'ala tingkatkan rohani dia. Jadi bila tingkatkan rohani dia, orang tanya, kau beramal dengan siapa? Dengan Abu Hasan Asy-Syadzili. Jadilah zikir itu diringkaskan zikir Asy-Syadziliyah. Tariqah zikir Asy-Syadziliyah. Tariqah tu jalan ataupun cara berzikir. Jadi jangan kita ingat orang ni main letak-letak nama, tak, melainkan dinisbahkan kepada orang yang beramal dan juga dapat pencapaian jadi guru yang besar, dapat membimbing rohani ramai manusia pada zaman dia. Itu dia. Okey. Tuan-tuan lah nanti kalau beramal pula, mana dah tahu kan, bila betul-betul beramal, mana daripada segi apa, tiba-tiba Allah Ta'ala tingkatkan rohani kan. Allah Ta'ala tingkatkan rohani jadi hebat pula. Lepas tu
dapat pula izin beramal, izin memberi irsyad, izin memberi bimbingan kepada anak murid pula daripada tuan gurunya. Jadi tengoklah, kalau tuan-tuan daripada Rambau masa tu masuklah Ali Ar-Rambawi. Ini kau beramal ni apa tarikat apa Ar-Rambawi ya. Pasal apa dia daripada Rambau kan? Jadi macam itulah. Dia nisbah saja, tapi bila kita tengok dia punya zikir sampai kepada Rasulullah. Ini yang dicakap. Maknanya telah diijazahkan oleh syekhnya. Ijazah tu syekh tu dah tengok dah daripada segi ilmu fardu ainnya macam mana, dan juga dia punya rohani dia. Maknanya dia mestilah orang-orang yang capai standard tertentu dalam pencapaian rohani. Itu telah ditelik, telah diselidik oleh tuan guru dia, dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kalau nak nisbahkan dengan apa, dengan cara dunia pun sama juga. Tuan-tuan dan puan-puan mesti ada sertifikat. Tuan-tuan mesti ada sijil pengiktirafan untuk jadi arkitek. Tuan-tuan mesti ada sijil ataupun ada apa-apa pun jadi doktor. Kan? Kalau tak jadi doktor jadi-jadian. Kan? Mensodap ya. Jadi ramai pesakit yang jadi teruk ataupun nazak. Pasal apa? Tak betul bagi ubat. Semua pun kena ada pengiktirafan daripada guru sebelumnya ataupun daripada tempat belajar sebelumnya. Baik, jadi demikian juga dengan irsyad, tidak harus dan tidak layak untuk mengaku mursyid bagi mereka yang tidak mempunyai keizinan untuk memberi irsyad daripada gurunya yang mursyid. Diizinkan dan memberi keahlian dalam perkara tersebut yang mempunyai sanad bersambung secara berturutan hingga sampai ke baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, perkara untuk membimbing rohani ini bukannya satu perkara yang mudah, bukan satu perkara yang senang. Bukan satu perkara yang senang. Nak bimbing, apatah lagi yang dicakapkan yang nak dibimbing tu hati manusia. Jadi penuh dengan selok belok tipu daya syaitan, ada makhluk, ada dunia, ada, dan juga sifat-sifat nafsu yang ada dalam hati kita. Sebab tu orang yang nak bimbing tu bukan calang-calang orang. Mesti dia ada pengiktirafan, mesti dia ada ilmu untuk membimbing. Okay? Sebab tu kita lihat tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita berasa dengan segala macam zikir yang kita belajar dalam hadis, dengan segala macam zikir yang kita belajar daripada Al-Quran, doa, kadang-kadang kita berasa aku ni tak dibimbing, tak ada bimbingan, tak apa, aku boleh buat sendiri. Jadi macam mana? Silakan, tak ada masalah. Tapi bila kita nak menempuh perjalanan itu baik-baik. Pasal apa? Terlalu banyak dugaan, terlalu banyak cubaan. Sebab tu kita ikut jalan orang-orang yang telah menyusuri jalan pembersihan hati ini. Orang yang dah ada pengalaman, orang yang dah ada pengetahuan daripada hasil dia dibimbing oleh guru dia dulu. Jadi sebab tu dia bagi macam-macam nasihat macam ni, bab kedekut macam ni, dan tiap-tiap orang tak sama. Yang datang tu kepada guru mursyid tu, dia tengok orang ni penyakit kedekut, ini ubat dia, ini cara dia. Dan kedekut ni pun tak sama. Ada kedekut tara ni, ada kedekut tara tu, ada yang sikit, ada yang banyak, tapi sama kedekut. Jadi tengok macam mana tuan guru mursyid tu dia meletakkan dia punya bimbingan tu kepada orang tu macam mana. Jadi dia ada, insya-Allah dengan izin Allah Taala, dia bimbingnya dengan pendekatan yang berbeza-beza, tak sama. Okey, itulah dia guru yang mursyid. Okey.
Dan sebab itulah bila kita nak beramal ini, satu lagi dia punya sanad ataupun dia punya salasilah, kan, bersambung-sambunglah salasilah tuan guru kita tu sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Syekh Muhammad Abdul Samad Palembang tu dia tulis tu dalam kitab Syarhus Salikin, sanad bagi tarikat khulutiyah atau khalwatiyah ataupun samaniyah ini daripada dia mengambil daripada guru dia sampai bersambung-sambung guru tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka kitab Syarhus Salikin juzuk 3 dalam bab mujahadah nafsu. Okey? Jadi baca kat situ. Jadi kita pun pernah baca kitab tu. Jadi beliklah balik. Yo, kau Ustaz Zainal cakap macam ni, buka tengok. Okey? Bagi orang yang berakal, sememangnya mereka tak patut berubat dengan orang yang jahil tentang ilmu perubatan. Memang benar tidak patut bagi seorang itu merasa cenderung untuk mengubati jiwanya dengan guru yang bukan mursyid, yang tidak diizinkan secara khusus untuk mentarbiyah, memberi petunjuk dan irsyad. Setiap orang yang mempelajari kedudukan ilmu zaman lampau pasti mengetahui betapa bernilainya ijazah daripada syuyukh. Syuyukh ini ialah jamak ataupun syekh. Bahasa kita senang, kata berganda ya, syekh atau tuan guru. Dan betapa pentingnya mempelajari ilmu secara talaqi, ilmu secara berdepan, bersemuka. Okey? Daripada mereka, sehinggakan mereka mengaitkan orang yang tidak mempelajari ilmu daripada ulama dengan nama as-suhufi. Suhufi ini suhuf lah, maknanya kertas-kertas ataupun dimasukkan tentang kitab-kitab. Orang yang hanya nak ilmu pengetahuan dengan membaca kitab-kitab saja, tidak membaca tu bersama dengan guru. Jadi banyak talaqi ni memang sebenarnya penting. Cara orang dulu belajar ilmu agama memang secara talaqi. Saya ambil contoh dalam ilmu tajwid sajalah. Okey ya, ilmu qiraah, cara baca Quran. Okey, maknanya kita bila kita boleh kita belajar dengan YouTube. Boleh kita belajar cara baca-baca macam tu, tapi untuk membunyikan huruf idgham, apa beza antara ikhfa syafawi dengan iqlab? Mim bertemu mim dengan mim, idgham apa? Ikhfa syafawi bukan. Mim bertemu idgham mislaini. Mim mati bertemu dengan mim mati bertemu dengan ba. Apa beza dia? Itu ada perbezaannya. Jadi bila kita baca tu bukan depan tuan guru, kita baca macam tu saja, kadang-kadang pendengaran kita dan juga sebutan kita tu tidak sama. Tak sama. Kita rasa kita buat tu dah betul dah, tapi bila depan guru dia kata salah tu sebutan tu lagi tu, tak tepat lagi tu. Jadi kita tengok cara guru kita membunyikan. Pasal apa? Dia dulu belajar dengan guru dia, cara sebutan macam tu. Sebab tu berhati-hatilah. Sebab tu ulama-ulama dulu dia cakap, siapa yang belajar dengan cara baca kitab ni sendiri, ni geng-geng as-suhufi, orang yang belajar kitab macam tu, bukan secara talaqi. Okey? Kerana mereka mencari ilmu daripada helaian-helaian kertas serta mengulangkannya secara bersendirian. Inilah tentang belajar tasawuf dan juga tentang belajar tentang bab hati ini. Bukannya kita sahaja kadang-kadang kita mengkaji bab ni. Ulama-ulama yang hebat dulu, saya bagi contohlah pengarang kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita dah tahu datuk ni tak berkenan betul dengan ahli sufi ni. Bapa dia pun tak berkenan juga. Jadi dia lahir sebagai penuntut ilmu, akhirnya jadi ulama besar.
Dan dia juga mengkaji ilmu tasawuf ni secara bersendirian dulu. Dia belajar daripada kitab, baca kitab ni pun semua, tetapi tak nampak jalan dia. Tak nampak jalan dia lagi. Okey, bila dia duduk dalam majlis guru dia, dia duduk dalam majlis guru dia dengar, dia bersama apa semua, barulah dia terasa ilmu tasawuf dan juga bimbingan akhlak yang diajar oleh gurunya masuk kepada diri dia. Guru dia siapa? Saya pun dah lupa nama. Dia merupakan anak murid kepada Syekh Abu Hasan Asyadzili. Okey. Jadi sebab itulah dia dulu melalui jalan yang macam kita lah ni. Kita berasa-rasa boleh memperbaiki diri kita tanpa dibimbing oleh orang lain. Cara baca-baca kitab, cara search daripada YouTube. Kan banyak kita punya sumber sekarang ni. Sumber info kita berada di apa? Ujung jari je. Tokannya Google tu. Tokannya YouTube tu, tengok orang pun beratib, kita pun beratib lah ikut orang tu. Jadi siang memang mulut sama beratib la ilaha illallah. Tuan-tuan tengok sama kita beratib la ilaha illallah, tapi ada orang beratib la ilaha illallah cari harta karun. Ada orang beratib la ilaha dengan 1001 tujuan. 1001 tujuan. Dan bila berzikir ini lari saja daripada tujuan asal, iaitu mengingati Allah, membersihkan hati, maka tak jadi dia punya matlamat. Lari matlamat dia satu je. Saya memang dipasak oleh tuan guru saya. Matlamat satu saja berzikir ni. Bila kita pasang niat tu kan, untuk berzikir, sebelum berzikir la ilaha illallah tu, niat dia untuk membersihkan hati. Niat dia untuk menyucikan hati. Tidak ada niat-niat lain. Bersihkan hati sebab apa? Bersihkan hati itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang telah berjaya menyucikan hatinya, dan juga rugilah orang yang membiarkan hati itu kotor dan terus kotor. Itu dia cara beramal. Jadi tuan guru tengok, kita beramal nak peningkatan daripada amarah ke lawamah, lawamah ke mulhamah, mulhamah ke mutmainnah, mutmainnah ke radiyah. Kita mengejar tu, aku ni mesti nak dapat pencapaian ni, jadi wali ni. Pun tak betul. Sebab itu adalah hak Allah SWT. Nak bagi kita peningkatan ke, nak bagi kita hebat rohani ke, itu Allah SWT. Jadi semua gerak-gerak niat yang tak betul ni, siapa yang akan memperincikan kalau bukan guru mursyid? Sebab dibaca kita tu, dengan izin Allah Ta'ala dibacanya. Tujuan kita tu memang kita kuat bisnes. Kan? Kuat bisnes. Kadang-kadang kita punya zikir tu terkelencong ke arah situ. Dominan tujuan dalam hati kita tu kadang-kadang. Jadi pokok pangkalnya bersihkan hati, sebab itu adalah perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang lain itu, kelebihan-kelebihan lain itu, itu serahkanlah ke Allah SWT. Nak jadi kaya, nak jadi terkenal, nak itu ke, itu belakang-belakang punya tujuan. Yang pertama sekali tujuan kita berzikir ni, tuan-tuan dan puan-puan, betul-betul nak bersihkan hati. Jangan ada dominasi dalam hati itu yang menguasai niat-niat kecenderungan hati kita itu selain daripada itu. Sebab tu kita, bila kita nak cakap ikhlas,
Nak cakap ikhlas, yang dominannya apa kat situ? Yang utamanya apa kat situ? Jangan cakap aku beramal ni kerana apa, tapi nampak gaya ni ke arah ni, ke arah populariti. Jangan. Jadi sebab itulah pentingnya guru itu membimbing kita. Jangan salah niat dalam beramal. Itu baru satu poin. Niat dalam beramal. Yang lain-lain lagi ni banyak lagi tuan-tuan dan puan-puan. Banyak lagi perkara-perkara yang boleh mengelencongkan hati kita ke arah sifat-sifat yang tak baik. Banyak tarikan dunia. Sebab tu memang kalau sekadar pembacaan sahaja, kadang-kadang benda tu itu untuk info boleh. Tapi kalau bimbingan ni yang paling bagus sekali dibimbing oleh guru. Okey? Ibnu Sirin berkata, sesungguhnya ilmu adalah agama, maka perhatikanlah daripada siapa kamu ambil agamamu. Maknanya ilmu ni adalah agama. Betul kita dalam fiqh, ilmu kita tentang solat, betul lah solat kita. Betul ilmu kita itu yang dalam akidah, itu yang akan membentuk kefahaman. Yang kedua, daripada kefahaman yang betul, itu yang akan membina kepercayaan dan keyakinan terhadap apa yang kita pegang. Kita pegang Nabi Muhammad, okey ya, Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Tu nak pegang tu, nak masukkan dalam daging kita tu, nak masukkan dalam kita punya pegangan sampai kita mati tu. Macam mana belah lepas ni ada orang mengaku dengan segala kesaktian dia, dengan segala kehebatan sihir dia, kelebihan dia depan kita, bila dia mengaku dia Nabi, di situlah tidak hanya Muhammad saja Rasulullah, Nabi yang terakhir. Itu Nabi. Bayangkan ni fitnah yang terbesar, yang terakhir sekali ini, Dajjal ini. Dia akan mengaku jadi apa? Tuhan. Dihidupnya orang yang mati depan kita, dihidupkan mak ayah kita yang dah meninggal depan kita. Macam mana nanti? Sebab tu saya teringat antara yang saya ni dididik, okey, dalam zikir itu apa yang kita nak lintaskan dalam hati. Bila kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanyalah, Tuan, apa yang kita nak ingat pada ketika itu? Allah. Ingat Allah, Allah boleh, tapi dia kata ingat Allah paling kuat, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Allah, ya Allah, Engkau lah yang Maha Esa. Mulut baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, dalam hati itu ya Allah, Engkau lah yang Maha Esa. Aku ini hamba. Tak ada lagi Tuhan yang boleh menciptakan, menentukan. Engkau lah ya Allah, Engkau lah Tuhan yang Maha Esa. Macam tu sekali. Tak ada Tuhan yang boleh menyembuhkan, Engkau lah. Tak ada Tuhan yang lain, Engkau lah sebenarnya Tuhan, sebab Kau Tuhan yang Maha Esa. Kau satu-satunya Tuhan. Tak ada lain daripada Engkau. Macam tu sekali tu. Dalam hati tu nak dipasakkan tu. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Esa. Ya Allah, Engkau lah yang Maha Esa. Jadi luarnya la ilaha illallah, dalam tu itu yang nak dilintaskan. Bila saya fikir-fikir, ni saya lah tuan-tuan, saya berkongsi saja apa yang saya ni. Bila saya fikir-fikir, apa isu zaman sekarang ni yang dahsyat ni, yang bakal tiba ni? Dajjal. Bila datang Dajjal nanti, dia akan apa? Dia akan menunjukkan diri sebagai apa? Dia akan menonjolkan diri, dia akan mengaku jadi apa? Tuhan. Tuhan. Jadi
Maknanya zikir kita tadi itu, bila kita selalu lintaskan dalam hati, kita pegang dalam hati, akidah memang kita belajar tauhid cakap Allah Ta'ala tu Maha Esa, kan? Daripada segi ni, iman itu ada 3. Satu bil qalbi, yang kedua bil lisan, lepas tu yang ketiga dengan perbuatan. 3 sekali tu. At-tasdiqu bil qalb wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Okey, nak menumbuhkan iman tu, maknanya dengan arkan, dengan tubuh badan kita ni buat segala syariat Islam. Yang mulut ni mengucap 2 kalimah syahadah dan juga mengucaplah zikir-zikir yang boleh menetapkan pegangan-pegangan iman dalam hati kita dengan lisan dulu. Dan dalam hati, itu yang kita belajar dalam bab zikir tadi, maknanya bukan sekadar mulut saja yang berzikir, tapi dalam hati ini juga kena dilintaskan. Jangan jadi macam gondang keluar kuat dalam kosong. Jadi sebab tu bila kita belajar bab tasawuf ni, ni dia hati yang nak dibolo ni. Jadi macam tu. Jadi bila nampak diajar tiada Tuhan, ya Allah Engkau lah yang Maha Esa, dengan harapan bila datang Dajjal itu nanti, bila kita tahu dia punya aura godaan kuat sangat, jadi kita bertahan ni dengan zikrullah, la ilaha illallah, dalam hati, ya Allah Engkau lah ya Allah, ya Allah Engkau lah ya Allah. Macam tu. Siapa yang nak tolong kita lagi masa tu? Jadi inilah yang saya kongsikan sikitlah kepada tuan-tuan, cara macam mana guru saya tu dia membimbing cara berzikir itu, apa yang kita nak ingat dalam kita punya zikrullah ketika kita jangan kosong. Jadi macam tu juga bila kita semayang nanti, sambil kita baca Fatihah tu, selain tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat maksud, boleh faham, boleh tadabbur. Tadabbur ni maknanya kita baca, kita amati isi dia, lepas itu kita kenakan dengan diri kita, kita ingat Allah Ta'ala macam tu. Selain daripada tu, kita juga boleh, bila kita berzikir tu, kita boleh kumandangkan makna-makna sifat Allah, ataupun paling kurang Allah, Allah lah ya Allah, Allah macam tu. Gitu. Jadi barulah mulutnya baca ayat, hatinya ada connection dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Jadi kita kalau orang-orang yang ada belajar cara berzikir, macam itulah kita diajar, supaya bukan setakat membanyakkan kuantiti zikrullah, tetapi kita juga berlatih-latih sebut dengan lidah, lintas dalam hati, lidah hati, lidah hati lupa, lidah hati, lidah pun tak berbunyi. Pasal apa? Terlolap. Lidah tak ada, hati pun tak ada, terlolap. Jaga je bunyi. Ataupun lotih dah lidah nak berzikir, dalam hati la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tu. Itu latihan. Kita baca nanti dalam bab zikir, nanti cara berzikir, zikir lisan, zikir hati, semua ada akan diterangkan macam tu. Okey, jadi tuan-tuan, macam itulah maknanya pentingnya guru ini kepada kita, dan guru ini mesti ada kelayakan yang diiktiraf oleh guru dia dan dibenarkan izin untuk mengajar. Okey, sebab apa? Apa yang diajar itu adalah ilmu, dan ilmu itu adalah agama. Maknanya pegangan diri kita yang betul berdasarkan apa yang Allah Ta'ala ajar kepada kita, kena pastikan. Okey, kita kena pastikan ilmu yang kita dapat itu adalah ilmu yang benar, ilmu yang mengikut apa yang Allah Ta'ala ajar. Benda tu tak lari daripada apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu saja. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Bismillah wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.